Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuh Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi yang menaiki pesawat khas selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK di sini pada jam 11 pagi tadi. Ikuti laporan wartawan UKAS Firdaus Matrang yang berada di lokasi. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya Firdaus Matrang yang kini berada di lapangan terbang antarabangsa Kuching bagi menyambut ketibaan Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Tuan Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi setelah tadi pada jam 11 pagi dengan menaiki pesawat khas. Ketibaan beliau turut disambut oleh Premier Sarawak Datuk Puan Tinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Tuari, Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang dan juga timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan, Datuk Amar Douglas Uga Ambas serta chief-chief kehormat yang lain. Dalam pada itu, setelah tiba di Kuching, beliau terus menuju ke tanah perkuburan Semariang bagi menziarahi pusara Allah yang Harmah isteri beliau Datin Sri Fiona Nurjanah Sim Abdullah. Selanjutnya beliau turut menunaikan solat fardu Zuhur di Masjid Jamek bersama chief kehormat yang lain. Sedikit perkongsian mengenai pelantikan beliau. Beliau menerima watikah pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Istana Negara pada Jumaat. Untuk berangkat ke istiadat tersebut ialah Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta isteri Dr. Wan Junaidi Tuan Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi. Sebaik menerima watikah beliau turut dianugerahkan anugerah tertinggi negara Darjah Kebesaran Seri Maharaja Mangku Negara SSM yang membawa gelaran Tun. Beliau yang bekas yang di-Pertuan Dewan Negara Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar 78 tahun dilantik sebagai Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 berkuat kuasa pada 26 Januari 2024 bagi menggantikan Tun Perhen Sri Abdul Qaid Mahmud yang telah tamat tempoh perkhidmatannya pada 25 Januari 2024. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Saya Firdaus Matrang melaporkan untuk UKAS. Sementara itu, Tun Dr. Wan Junaidi berkesempatan menziarahi pusara isterinya Allahyarham Datin Sri Fiona Sim Abdullah Nurjanah Wan Junaidi sejurus tiba di Kuching. Mengiringi beliau di tanah perkuburan Islam Semariang pada tengah hari Sabtu itu ialah isterinya Tuh Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi bersama ahli keluarga yang lain. Terdahulu, ketibaan beliau di LTAK pada pukul 11 pagi disambut oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg bersama timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Uga Ambas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, serta Usaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta div-div kehormat yang lain. Usai menziarah pusara isterinya, beliau kemudian menunaikan solat Zuhur di Masjid Jamek bersama Imam Besar Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi, Timbalan Imam Besar Negeri Sarawak, Ustaz Muhammad Ihsan Haizir serta div-div kenamaan yang lain. Tun Dr. Wan Junaidi menerima watikah pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pada Jumaat. Beliau akan mengangkat sumpah dalam istiadat angkat sumpah pelantikan TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Isnin depan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, pengalaman luas Tun Dr. Wan Junaidi di Parlimen memberikan kelebihan kepada kepimpinan beliau terhadap Sarawak. Katanya sumbangan Tun Dr. Wan Junaidi yang besar kepada Sarawak dan Malaysia secara keseluruhan memainkan peranan dalam keputusan Yang di-Pertuan Agong melantik beliau menjadi TYT Sarawak yang ke-8. Pertama sekali saya kira menjunjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong yang telah melantik Tun Wan Junaidi selaku Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan ini memang bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Dan yang keduanya, saya kira lantikan Tun Wan Junaidi ini mungkin berdasarkan pengalaman beliau yang telah
lama berkhidmat di Parlimen, menjadi menteri dan juga begitu lama sekali menyumbang pada negeri Sarawak dan Malaysia keseluruhannya. Dengan pengalaman itu saya kira ianya menjadi aset kepada negeri Sarawak. Dengan pengalaman itulah untuk menjadi Yang di-Pertua negeri Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian gelanggang Al-Qamar Marapati serta pengisytiharan pemakaian tanjak serinding awan Pertubuhan Seni Silat Sendeng Sarawak PSSSS di Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS di Kuching pada Sabtu. Datuk Seri Fadilah menambah dengan pengalaman Tun Dr. Wan Junaidi yang melibatkan penjelajahan seluruh Sarawak, beliau pasti memahami sepenuhnya latar belakang, keperluan dan kehendak Sarawak. Satu, latar belakang sebagai anggota polis, kemudian menjadi peguam, menjadi ahli parlimen, menjadi menteri dan banyak juga menulis buku sebenarnya. Dan yang terakhir sekali menjadi timbalan speaker dan menjadi speaker Dewan Negara. Jadi maknanya pengalaman yang luas itulah. Dan pelibatan dalam pelbagai NGO dan sebagainya. Sudah pasti beliau memahami dan dia pun dah menjelajah seluruh Sarawak. Sudah pasti dia mengetahui apa latar belakang Sarawak, apa keperluan Sarawak dan dengan itu saya kira ada hubungan baik juga di antara negeri dan persekutuan. Laporan seterusnya, Hospital Medan Miri kini 91% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada Mac depan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu projek tersebut merupakan hasil permohonan kementeriannya dan mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS untuk membina hospital separuh kekal yang mempunyai kapasiti 100 katil. Jelas beliau, projek dengan kos sebanyak 2.5 juta ringgit itu telah diperuntukkan oleh kerajaan negeri dan merangkumi kerja pembinaan struktur fizikal separuh kekal Hospital Medan, lorong haluan berjalan berteduh, kabin tandas dan juga kerja berkaitan elektrikal dan mekanikal. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke Hospital Medan Miri pada Jumaat. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Sunadin itu menambah, pembinaan Hospital Medan Miri itu adalah untuk membantu dalam mengurangkan kesesakan di Hospital Umum Miri, khususnya dari segi penyediaan ruang tambahan serta penambahan jumlah katil untuk wad harian dan wad lanjutan untuk kes-kes wabak penyakit. Tambahnya, pelaksanaan kerja telah bermula pada November 2022 dan sepatutnya disiapkan pada September 2023, namun mengalami kelewatan atas masalah teknikal dan pendawaian. Selepas itu, Datuk Seri Lee turut menyaksikan sesi penyerahan sumbangan 10 unit kerusi roda bagi menampung permintaan mendadak keperluan kerusi roda kepada pihak Hospital Umum Miri. Manakala di Meradong, para penerima geran projek Celor Bandar MRP dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Meradong diseru agar menggunakan peruntukan yang diterima dengan bijak. Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing berkata, ini penting supaya geran yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Katanya, geran itu diberikan bagi membantu organisasi terbabit menjalankan aktiviti termasuk program dalam meningkatkan pelibatan masyarakat di kawasan Meradong selain memudahkan mereka melaksanakan aktiviti di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian semasa upacara ringkas penyerahan geran khas Dun Meradong di Pusat Khidmat Dun Meradong pada Jumaat. Datuk Ding menambah, geran tersebut adalah bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap keperluan rakyat terutama dalam sesebuah organisasi yang memerlukan dana bagi penganjuran aktiviti. Katanya, mana-mana kelab persatuan atau JKKK yang pernah dijanjikan akan tetap menerima peruntukan melalui geran khas Kerajaan Sarawak itu. Dalam upacara ringkas itu, sebanyak 8 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, persatuan dan kelab telah menerima geran MRP tersebut berjumlah keseluruhan RM28,000. Di Mukah pula, sejumlah RM11,300 wang tunai diserahkan kepada 3 buah sekolah di bawah program 57 Spoon bagi meringankan beban calon pelajar CJ Pelajaran Malaysia SPM dan CJ Tinggi Pelajaran Malaysia STPM yang menduduki peperiksaan.
Menurut Adun Telian Royston Valentine, beliau berharap sumbangan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan beban para pelajar yang menduduki peperiksaan dengan menyediakan makanan dan minuman. Katanya, beliau amat menitik beratkan keselamatan calon-calon yang menduduki SPM dan STPM yang terpaksa berulang-alik ke rumah untuk makan tengah hari sementara menunggu peperiksaan yang seterusnya pada sebelah petang. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa menyerahkan peruntukan tersebut di Pusat Khidmat N57 Telian baru-baru ini. Tambah Royston lagi, beliau turut menyalurkan RM50,000 kepada Biro Pendidikan Muka bagi melaksanakan pelbagai lagi program di Dun Telian pada masa akan datang. Akan datang, Biro Pendidikan Muka ini kita lihat akan terus berkembang dan akan memberikan manfaat kepada banyak lagi sekolah, tidak kira di kawasan daerah Dalat, daerah Muka, daerah kecil Balingian, daerah kecil Loyak dan Parlimen Muka secara keseluruhannya lah. Dan mungkin bahagian Muka sebagai satu platform yang lebih besar lagi di masa akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak Pejabat Pendidikan Daerah Muka dan Daerah Dalat, pengetua-pengetua sekolah, pegawai-pegawai di peringkat PPD di atas kerjasama selama ini, dan mereka inilah juga salah satu think tank group yang kita tubuhkan di peringkat daerah Muka ini untuk membantu membangunkan akademik dan kokurikulum murid-murid kita. Dalam program berasingan, Royston turut menyerahkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada pelajar Madrasah Tahfiz Muka untuk 2024 secara one-off bagi menjalankan aktiviti tahunan madrasah berkenaan. Beliau juga berkesempatan melawat Madrasah Tahfiz Muka untuk menyampaikan sumbangan bantuan makanan bagi calon pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM di madrasah tersebut yang disalurkan oleh Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak dan Biro Pendidikan Muka. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan paparan ketibaan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.